Titik P bergerak di sepanjang lengkuk bulatan dengan pusat A. Lengkuk bulatan melalui titik Q. Cari persamaan bagi lokus titik P. Okey, kita ada satu titik P yang bergerak di sepanjang lengkuk bulatan. Ataupun kita boleh katakan titik P ni bergerak di sepanjang lilitan bulatan. Jadi titik P tu dia boleh berada di mana-mana sahaja asalkan pada lilitan bulatan ni. So cikgu buat 4 titik lah Tapi ingat tau, dia boleh berada di mana-mana sahaja asalkan di sepanjang lilitan bulatan ni. Baik. Pusat bagi lilitan bulatan ni adalah pada A. Pada titik A. Ni titik A. Koordinat untuk titik A ni pun dia bagi dah, iaitu 2, 3. Baik, sekarang ni perasan ataupun tidak, kalaulah cikgu kaitkan, kalaulah cikgu hubungkan titik-titik P ni dengan pusat bulatan, okay, tengok cikgu hubungkan yang ni, okay, dengan pusat bulatan, perasan ataupun tidak, dia akan menghasilkan satu garis lurus yang mewakili jejari bagi bulatan. Betul tak? Ni sebenarnya jejari bagi bulatan. Tak kisahlah kalau cikgu hubungkan titik P yang ni dengan pusat pun sama, dia akan menghasilkan jejari kepada bulatan. Yang ini pun sama. Okay, yang ini pun sama. Semua ni adalah jejari kepada bulatan. Betul? Okay, ini adalah perkara pertama yang kamu kena nampak. Okey. Apa lagi maklumat yang dia bagi? Dia kata lengkuk bulatan melalui titik Q. Dan titik Q tu berada pada koordinat negatif 20. Okeylah, kita buat secara kasar. Titik Q tu akan berada di sini. Kita katakanlah ni titik Q. Tapi titik Q ni bukan titik yang bergerak titik yang tetap. Sebab tu dia bagi koordinat titik Q tu negatif 20. Maknanya kata titik Q tu memang fix dekat situ, takkan bergerak ke mana-mana. Okey, ini adalah titik Q kita negatif 20. Baik. Kalau cikgu hubungkan titik Q ni dengan pusat bulatan, kalau cikgu hubungkan titik Q ni dengan titik A, sama juga. Dia akan menghasilkan satu garis lurus yang mewakili jejari kepada bulatan. Betul tak? Jadi daripada sini kita boleh wujudkan satu idea. Idea apa tu? Ideanya adalah jarak di antara titik bergerak P dengan pusat bulatan adalah sama dengan jarak di antara titik Q dengan pusat bulatan. Ini idea dia sebenarnya. Boleh? Okey, macam biasalah, bila kita bermain dengan jarak, kita kena tahulah apa rumus untuk jarak. Okey, rumus untuk jarak adalah X2 tolak X1 tutup kurungan kuasa 2 tambah dengan Y2 tolak Y1 tutup kurungan kuasa 2, dan semua ni kita akan punca kuasa 2 kan. Okey, baik. Sekarang ni cikgu nak apply dulu jarak untuk titik bergerak P dengan pusat bulatan, ataupun jarak di antara P dengan A. Okey. Koordinat untuk titik P dia tak bagi, tapi kita boleh wakilkan sebagai X dan Y. Okey, titik P dia tak bagi koordinat dia, so kita wakilkanlah X dan Y. Untuk titik A dia bagi dah, iaitu 2, 3. Untuk titik Q pun dia bagi dah, iaitu negatif 20. Okay, ingat cikgu nak cari dulu jarak di antara P dengan A. Okey. Koordinat untuk titik P, cikgu akan anggap sebagai X2 dan Y2. Manakala koordinat untuk titik A, cikgu akan anggap sebagai X1 dan Y1. Jadi jom kita apply. Maka cikgu akan dapat X tolakkan dengan 2, tutup kurungan kuasa 2, tambah dengan Y tolak 3, tutup kurungan kuasa 2, dan semua ni kita punca kuasa 2 kan. Sama dengan, okey, sekarang cikgu nak buat pula jarak di antara Q dengan A. Okey, untuk Q dengan A, koordinat bagi titik Q cikgu akan anggap sebagai X2 dan Y2. Manakala koordinat untuk titik A cikgu akan anggap sebagai X1 dan Y1. Boleh? Maka kita apply saja dan kita akan dapat negatif 2 tolak 2 tutup kurungan kuasa 2 tambah dengan kosong tolak 3 tutup kurungan kuasa 2, dan semua ni kita akan punca kuasa 2 kan. Boleh? Okey, sekarang ni cikgu nak padam dekat tepi ni supaya tak serabut sangat. Baik, seterusnya kita akan hapuskan punca kuasa 2 ni. Macam mana kita nak hapuskan punca kuasa 2 ni? Yang sebelah kiri ni kita akan kuasa 2 kan. Begitulah juga dengan yang sebelah kanan, sama dengan pun kita akan kuasa 2 kan. Jadi bila kita kuasa 2 kan, apa yang tinggal? Yang tinggal adalah X tolak 2 tutup kurungan kuasa 2 tambah dengan Y tolak 3 tutup kurungan kuasa 2 sama dengan negatif 4 tutup kurungan kuasa 2 tambah dengan negatif 3 tutup kurungan kuasa 2. Boleh? Okey, baik. X tolak 2 kuasa 2 ni, bila kita expand, kita akan dapat X kuasa 2 tolak dengan 4X tambah 4. Okey, tambah Y tolak 3 kuasa 2 ni, bila kita expand, kita akan dapat Y kuasa 2 tolak dengan 6Y tambah 9. Sama dengan negatif 4 kuasa 2, 16. Tambah dengan negatif 3 kuasa 2, kita akan dapat 9. Boleh? 16 tambah 9 samalah juga dengan 25. Betul?
Okey, samalah juga dengan 25. Dan 25 ni kita akan bawa ke sinilah, ke sebelah kiri sama dengan. Boleh Maka kita akan dapat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Cikgu terus susun tau. Cikgu terus susun dalam bentuk X kuasa 2, Y kuasa 2, lepas tu X, lepas tu Y, lepas tu yang tak ada apa boleh ubah. Okey. So X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak dengan 4X tolak dengan 6Y dan seterusnya 4 tambah 9 kita dapat 13. 13 tolakkan dengan 25 maka kita akan dapat negatif 12. Okey, sama dengan kosong. Siap, inilah jawapan dia. Boleh?